شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali kepada pembacaan kitab Safinatun Najah. Kita akan memasuki pada hari ini pada tajuk yang baru pada menyatakan tentang waktu-waktu solat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun awqatu salati khamsa. Awalu waqti zuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru zilli syai'in misla ghaira zillil istiwa. Baik, awal sekali pengarang mengatakan waktu-waktu solat itu ada 5. Bermakna waktu solat bagi semayang 5 waktu. Dia katakan di sini, awal waktu zuhri, yang pertama adalah waktu zuhur. Maksudnya waktu zuhur itu adalah dengan tergelincirnya matahari. Dan akhir waktu zuhur itu apabila bayang-bayang sesuatu itu sudah sama panjang dengan perkara atau benda tersebut. Selain daripada bayang-bayang istiwa, iaitu bayang-bayang apabila matahari sedang berada tegak di atas kepala. Baik, jadi ini pengarang sedang memberitahu kepada kita tentang waktu-waktu solat. Kita sudah maklum kalau zaman kita ni banyak yang atau kebanyakan di antara kita yang hanya berpandukan kepada kalender ataupun jam ataupun handphone dan sebagainya. Itu juga merupakan di antara alat-alat kita untuk mengetahui apakah sudah masuknya waktu ataupun belum. Jadi apabila pengarang mengatakan bahawasanya masuknya waktu zuhur, pengarang di sini memulakan dengan waktu zuhur atau waktu yang pertama yang diberitakan atau yang diajarkan di sini adalah kerana waktu zuhur adalah waktu yang pertama yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi SAW setelah mana pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita sedia maklum Nabi SAW mendapatkan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan perintah semayang 5 waktu. Dan itu merupakan, dan kita sedia maklum, perintah semayang ini merupakan seafdal-afdal ataupun semulia-mulia ibadat badan. Baik, jadi Nabi SAW apabila turun daripada peristiwa tersebut pada pagi 27 Rejab itu, mengikut pendapat yang ramai, tidak terjadi apa-apa. Maknanya apa? Tidak lagi diberitahu bila masuk waktu zuhur, waktu asar. In fact, tak diberitahu pun apa waktu-waktu tersebut. Tak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi terima adalah semayang 5 waktu saja. Diwajibkan. Baik. Kemudian apabila masuk waktu zuhur, turun malaikat Jibril AS mengajarkan kepada Nabi semayang 4 rakaat. Subhanallah. Dan di situ tempat Nabi salat bersama malaikat Jibril itu ada di sisi multazam. Dekat di situ. Baik. Maka malaikat Jibril AS memberitahu kepada Nabi SAW mengajarkan masuknya waktu zuhur, turunnya malaikat Jibril itu apabila matahari sudah tergelincir.
Macam mana kita nak tahu matahari tergelincir tu? Bermakna tergelincir ke arah barat. Gelincir ke arah timur. Jadi matahari tu gelincir ke arah barat, bayang-bayang kita keluar ke arah timur. Jadi kalau matahari sudah tegak atas kepala kita, bayang-bayang kita tak nampak. Pasal betul-betul tegak. Jadi bila matahari sudah condong ke arah barat, bayang-bayang kita keluar ke arah timur sedikit, itu dah masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur. Jadi itulah waktu yang di mana malaikat Jibril AS datang turun mengajarkan Nabi SAW 4 rakaat sembahyang zuhur, dan kemudian baginda pun mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan kemudian pada hari yang berikutnya, malaikat Jibril AS tak turun ketika matahari sudah tergelincir. Bila malaikat Jibril turun? Apabila malaikat turun tu ketika bayang-bayang sesuatu tu sudah sama dengan haid dia. Sudah sama tingginya. Bermakna nak menandakan hari yang kedua malaikat Jibril AS turun untuk menandakan bahawa itulah penghujung waktu zuhur. Nak beritahu itulah penghujung waktu zuhur. Baik. Jadi pengarang mengatakan bahawasanya awalnya waktu zuhur itu apabila matahari sudah tergelincir. Tergelincirnya matahari ke arah barat. Baik. Kemudian kalau kita melihat kepada di sini bahawasanya di dalam setiap daripada waktu sembahyang itu dia ada pembahagian waktu-waktu yang tertentu. Ada dinamakan yang pertama itu ada dinamakan sebagai waktu fadilat. Waktu fadilat ini adalah awal waktu. Bagaimana untuk kita mengirakan awal waktu itu? Awal waktu itu apabila kadar, umpamanya kita dapat apabila masuk waktu itu, pertama kita dapat angkat wuduk, menghilangkan hadas kecil, kemudian kita melakukan azan, kemudian kita melakukan sembahyang sunat qabliyah, kemudian kita qamat, kemudian kita melakukan solat waktu tersebut. Jadi kalau kita anggarkan letaklah mungkin lebih kurang dalam 15 minit masuknya waktu. Jadi berbang contohlah 1-4 minit campur 15, mungkin dalam 1:20 itu sampai situlah waktu fadilat. Bermakna ini dikategorikan sebagai orang yang sembahyang pada awal waktu. Ini yang dikategorikan sebagai orang yang sembahyang pada awal waktu. Dan Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Nasihat Diniyah, beliau mengatakan bahawasanya tanda orang itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berebut, dia akan sedaya upaya berusaha untuk melakukan sembahyang zuhur pada awal waktu. Di awal waktu. Kerana itu tanda orang yang sangat merindu untuk berjumpa dengan kekasihnya. Lepas tu Imam Haddad mengatakan tanda orang itu cinta pada Allah, di antara tanda orang itu cinta pada Allah, dia akan cuba untuk melakukan sembahyang pada awal waktu. Begitu juga dengan sedaya upayanya untuk melakukan sembahyang berjamaah. Jadi mendatangi masjid khususnya bagi kaum lelaki. Datang masjid untuk melakukan sembahyang berjamaah. Para salafus salih dahulu mereka itu kalau tertinggal sembahyang berjamaah, maka antara satu dengan yang lain mereka akan mengucapkan takziah. Takziah kerana terlepas sembahyang berjamaah di masjid. Kalau mereka tertinggal takbir atau ihram bersama imam, mereka akan mengucapkan takziah untuknya selama 3 hari. Tertinggal sembahyang jemaah, ucap takziah selama seminggu. Pasal apa? Ini nak beri ingat ni, benda ni kalau kita miss ni, rugi besar. Rugi besar, subhanallah. Apalagi kalau orang tu miss sembahyang berjamaah di Masjidil Haram, miss sembahyang berjamaah di Masjid Nabawi, lagi rugi besar. Terutama kalau kita ni orang yang pendatang. Macam kita tinggal di Singapura, datang pergi umrah, tiba-tiba kita mengambil ringan bab sembahyang di masjid. Tak apalah, sembahyang kat hotel pun boleh. Sembahyang kat hotel memang boleh, memang sah. Tak ada orang cakap tak sah. Cuma masalahnya pahala ni. Kalau kita sembahyang dekat masjid, umpamanya kalau lagi-lagi kalau hotel kita betul-betul kat depan masjid, di depan Masjidil Haram, tiba-tiba kita memilih untuk sembahyang di dalam hotel, maka pahala kita dapat 1. Sembahyang di Masjidil Haram dapat 100,000. Berapa langkah je lah nak pergi masjid tu? Tak sampai 50 langkah pun. Tak sampai 100 langkah pun. Boleh sampai masjid dapat 100,000. Tapi kerana kemalasan, kerana mengikutkan nafsu penat, nafsu ngantuk, nafsu malas dan sebagainya, kita rugi 100,000. Dan 100,000 kali 27 kali ganda, lagi rugi. Lepas tu ulama mengatakan, sampai mereka ucapkan takziah. Dan sampai mereka mengatakan, laisal musibu man faraqal ahbab, innal musibu man fata sawab.
bukanlah dinamakan musibah itu orang yang berpisah dengan orang yang dia cintai, tetapi yang dinamakan musibah itu adalah orang yang tertinggal pahala, rugi pahala. Sebab sampai mereka sampai mengucapkan takziah. Subhanallah. Jadi waktu yang pertama tu adalah dinamakan sebagai waktu fadilat. Yang kedua dinamakan sebagai waktu jawaz. Maksudnya waktu yang harus untuk dia melakukan solat. Bermakna setelah waktu fadilat itu sampailah ia boleh melakukan sembahyang zuhur dengan sempurna atau sembahyang pada waktu itu dengan sempurna. Bermakna kalau kita letaklah asar tu 4.27 tu, bermakna lebih kurang 4 suku gitulah. Atau 4.20 lah letak. Subhanallah. Ini dinamakan sebagai waktu jawaz. Yang ketiga dinamakan sebagai waktu darurat. Waktu darurat ni adalah orang yang hilang penghalang untuk dia melakukan sembahyang dan baki waktu tu cuma tinggal takbir atau ihram saja boleh muat. Lepas tu keluar waktu. Itu dinamakan sebagai waktu darurat. Yang ketiga, yang keempat dinamakan sebagai waktu uzur. Waktu uzur ni siapa? Bagi orang yang menjamakkan waktu asar kepada waktu zuhur atau waktu zuhur kepada waktu asar. Jadi inilah pembahagian waktu yang disebutkan dalam kitab. Kemudian sama kata pengarang di sini, wa awwalu waqtil asri idza sara zillu kulli shay'in mislahu wa zada qalila wa akhiruhu inda ghurubi syamsi. Dan awal masuk waktu asar itu adalah apabila bayang-bayang sesuatu itu sudah sama tinggi dengannya dan tambah sedikit. Dan akhirnya dan sampai penghujungnya apabila sudah terbenam matahari. Jadi sebagaimana matahari apabila bayang kita tu sudah sama height dengan kita dan tinggi sedikit, maka sudahlah masuk waktu asar. Seperti itulah yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan waktu asar ini dan sembahyang asar ini merupakan seafdal sembahyang setelah sembahyang Jumaat. Baik, jadi tapi kalau ikut mazhab Hanafi, apabila bayang seseorang itu sudah 2 kali ganda bayang dia, baru masuk waktu asar. Ini kalau Hanafi. Kalau Syafi'i tidak. Asalkan bayang kita sudah sama tinggi dengan kita, maka itu sudah menandakan sudah masuk waktu asar. Dan begitu juga waktu asar ini, dia ada bahagian waktu-waktunya juga. Pertama, waktu fadilat, seperti mana yang telah terangkan tadi. Yang kedua, dinamakan sebagai waktu ikhtiar. Waktu pilihan, iaitu daripada masuk waktu asar sampailah kadar bayang seseorang itu sudah 2 kali ganda dia punya height. Dia punya ketinggian itu sudah 2 kali ganda. Masuk dinamakan sebagai waktu ikhtiar. Yang ketiga dinamakan waktu jawaz tanpa ada makruh. Waktu jawaz tanpa ada makruh, iaitu daripada bayang-bayang sudah 2 kali ganda tinggi sampailah matahari sudah mula menguning. Matahari sudah mula menguning. Kita kalau ikut sekarang ni mungkin dalam jam 6.30 ke dalam jam 6.45 ke, kita dapat matahari betul-betul dah oren. Ni dinamakan waktu isfirar bahasa Arab dia. Matahari sudah mula menguning. Jadi ini namakan kalau daripada waktu ikhtiar sampailah matahari menguning tu waktu jawaz tanpa ada makruh. Kemudian yang keempat adalah waktu jawaz dan berserta dengan makruh. Dibencii menundakan sembahyang sampai ke waktu tersebut, iaitu matahari sudah mula menguning sampai dah terbenam matahari. Kemudian waktu waktu uzur, seperti orang yang menjamakkan, dan begitu juga dengan waktu darurat yang diterangkan tadi. Baik, jadi inilah pembahagian waktu solat, waktu zuhur dan juga waktu asar. Begitu juga dengan hadis berkenaan dengan turunnya malaikat Jibril alaihissalam. Hadisnya panjang, di mana malaikat Jibril alaihissalam turun mengajarkan Nabi itu 2 kali. Hari pertama dan hari kedua, bermakna pagi 27 Rejab dan juga pada 28 Rejab. Hari pertama turun menunjukkan pada awal waktu, hari kedua turun untuk menunjukkan penghujung waktu. Batas waktu yang bagi untuk melakukan sembahyang 5 waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada esok hari untuk menyambung berkenaan dengan solat 5 waktu insya-Allah. Tutup soalan sidang tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله